Terima kasih terus setia bersama kami di Buletin TV3. Saya Yasin Mansur. Dan saya Marsila Hassan. Teruskan sejam dalam Buletin Utama. Perdana Menteri dan pemimpin pembangkang setuju wujudkan keadaan yang lebih kondusif untuk rakyat. Selangor sedia beri dos ketiga vaksin. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Agenda kepentingan rakyat dalam mencari titik persamaan terbaik bagi menangani krisis pandemik COVID-19 antara tumpuan perbincangan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob hari ini bersama pemimpin-pemimpin pembangkang. Pertemuan berkenaan bagi merealisasikan titah hasrat yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah untuk meredakan suhu politik dalam negara. Perdana Menteri dalam satu kenyataan berkata turut dibincangkan adalah menjaga nyawa dan keselamatan diri daripada ancaman wabak selain membebaskan rakyat daripada cengkaman ekonomi berikutan kehilangan pekerjaan dan pendapatan. Hadir dalam pertemuan lebih sejam di Pejabat Perdana Menteri di Putrajaya adalah Ketua Pembangkang merangkap Presiden PKR Datuk Seri Anwar Ibrahim, Presiden Parti Amanah Negara Amanah Muhammad Sabu dan Setiausaha Agong DAP Lim Guan Eng. Persetujuan bersama juga dicapai dalam memperkasa fungsi Parlimen sebagai institusi bertanggungjawab dan konstruktif, menyemak dan mengimbang tabik urus eksekutif supaya lebih telus serta memenuhi kehendak rakyat. Tambah Datuk Seri Ismail Sabri, beliau bersama semua pemimpin pembangkang itu bersetuju dan memahami peri pentingnya kebebasan badan kehakiman, reformasi institusi dan tata kelola kerajaan yang baik bagi memastikan keadaan lebih kondusif untuk rakyat dan negara dalam konteks keluarga Malaysia. Ketiga-tiga pemimpin kemudiannya turut menandatangani kenyataan bersama menyatakan persetujuan berhubung perkara dibincangkan. Dalam pada itu, Datuk Seri Anwar ketika ditemui memberi jaminan Blok Pembangkang tidak akan mempersulitkan usaha kerajaan baru dalam melaksanakan segala pendekatan untuk menangani krisis pandemik COVID-19 dan memulihkan ekonomi rakyat. Malah beliau yang juga pengerusi Pakatan Harapan menegaskan pihak pembangkang secara prinsipnya sedia memberi sokongan kepada Datuk Seri Ismail Sabri dalam usul undi percaya kelak sekiranya dasar dan program yang dilaksanakan kelak adalah pro rakyat dan mampu menyelesaikan isu pandemik COVID-19. Jadi untuk menenteramkan dan mengurangkan suhu politik itu memang dipersetujui, tetapi kita berikan isu-isu ini supaya menjadi tekanan dan keutamaan Perdana Menteri baru. Dan kita berikan jaminan kalau program pro rakyat, program penanganan COVID ini lebih berkesan, maka dia tak ada masalah untuk kita menjamin supaya keadaan itu lebih terkawal. Program vaksin Selangor, Selvax, di bawah kerajaan negeri dalam persiapan untuk memberikan suntikan dos ketiga vaksin COVID-19. Pengarahpun Exco Kesihatan Awam Perpaduan Pembangunan Wanita dan Keluarga Dr. Siti Mariah Mahmud berkata perkara itu masih tertakluk kepada kelulusan Jawatan Kuasa Khas Jaminan Akses Bekalan Vaksin COVID-19 JKJAV. Selgate bercadang untuk meneruskan penjualan vaksin melalui klinik panel di seluruh negara untuk melaksanakan pemberian dos vaksin. Selain itu, Selvax juga dalam persiapan untuk suntikan ketiga booster shot sekiranya perlu. Dan bagi penerima vaksin bagi golongan umur 18 tahun ke bawah tertakluk kepada kelulusan oleh Jawatan Kuasa Khas Jaminan Akses Bekalan Vaksin COVID. Beliau menjawab soalan Adun Balakong Wong Siu Ki yang ingin tahu mengenai baki vaksin di bawah program Selvax Community dan Industri serta rancangan kerajaan negeri berhubung lebihan vaksin. Menurut Dr. Siti Mariah, sehingga 22 Ogos lalu, bilangan dos vaksin yang disuntik bagi Selvax Community adalah 224,880 dos dan berbaki 275,120 dos. Bagi Selvax Industri, bilangan dos vaksin yang
disuntik sehingga 22 Ogos lalu, 142,719 dos daripada 750,000 dos yang diperuntukkan berdasarkan stok yang dibeli. Justru bakinya adalah 607,281 dos. Langkah mengumumkan peruntukan tanpa sebarang diskriminasi antara wakil rakyat di Perak dilihat mampu melonjakkan budaya politik baru dalam pentadbiran negeri itu. Sultan Perak Sultan Nazrin Muizuddin Shah bertitah inisiatif itu perlu disambut baik Ahli Dewan Undangan Negeri ADUN dengan menunjukkan sikap timbal balik yang menghargai usaha itu selain mempamerkan semangat politik matang. Titah diraja itu disampaikan baginda ketika perasmian mesyuarat pertama tahun keempat Dewan Negeri Perak ke-14 siang tadi. Menurut baginda, pengumuman peruntukan saksama itu telah dibuat Menteri Besar Datuk Syahrani Mohamad dalam Belanjawan 2021 negeri. Semua ADUN turut dijemput menghadiri beberapa mesyuarat jawatan kuasa termasuk dalam pengurusan bencana daerah. Langkah berani itu titah baginda memungkinkan semua ahli dewan terlibat secara langsung bagi mencari formula memenuhi keperluan rakyat secara lebih berkesan. Langkah tersebut mungkin satu langkah permulaan yang kecil. Tetapi langkah kecil ini jika terus disuburkan akan membantu melonjakkan budaya politik baru aras tinggi yang kurang berkonfrontasi sifatnya. Dalam titah sama, Sultan Nazrin turut menzahirkan penghargaan kepada petugas kesihatan, pengurusan jenazah dan penggali kubur. Golongan itu menggalas tanggungjawab luar jangka ketika situasi pandemik ketika ini. Baginda kemudiannya mengajak ahli dewan untuk memberikan tepukan penghargaan kepada semua yang terlibat termasuk petugas Barisan Harapan. Dalam titah sama, baginda turut mengumumkan kerajaan Perak telah memulakan projek rintis melombong sumber nadi bumi bukan radioaktif NRREE. Baginda pun mengingatkan kerja pelombongan perlu mengutamakan faktor kesihatan, keselamatan dan alam sekitar. Kerajaan Beta telah memulakan projek perintis perlombongan NRREE di atas tanah seluas 214 hektar. Pada masa yang sama, Kerajaan Beta mengambil pendirian sangat berhati-hati dan tidak akan bersifat gopoh untuk melonjak terlalu cepat meluluskan lesen melombong NRREE secara besar-besaran. Projek itu selari dengan hasrat untuk membangunkan Perak dengan lebih pesat bergantung kepada kekuatan sumber kewangan kerajaan. Perut bumi negeri itu dianggarkan mengandungi 1.7 juta tan mineral penting yang boleh digunakan secara meluas dalam pelbagai industri teknologi tinggi, perubatan dan pertahanan. Kes baru COVID-19 kekal melebihi 20,000 untuk 2 hari berturut-turut dengan 22,642 kes dilaporkan hari ini. Kes harian di Selangor kembali melonjak kepada 6,325 kes, manakala 8 lagi negeri mencatatkan kes 4 digit termasuk 3,224 kes di Sabah. 265 kes kematian menjadikan jumlah maut meningkat kepada 14,818 orang. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah memaklumkan 97.9% atau 22,164 kes baru terdiri daripada kategori 1 dan 2. 478 kes atau 2.1% pula adalah kategori 3 hingga 5. 42 kluster baru dikenal pasti sementara 20,798 kes sembuh menjadikan lebih 1.33 juta individu telah pulih. .6% populasi Malaysia atau 13.6 juta individu telah lengkap menerima 2 dos suntikan vaksin COVID-19 setakat semalam. Daripada jumlah itu, lebih 18.6 juta individu atau 57.1% sudah menerima dos pertama, menjadikan kumulatif pemberian vaksin menerusi program imunisasi COVID-19 kebangsaan kini mencecah 32.2 juta dos. Melalui laman Twitternya, Jawatan Kuasa Khas Jaminan Akses Bekalan Vaksin COVID-19 JKJAV
memaklumkan peratusan populasi dewasa yang menerima kedua-dua dos turut meningkat kepada 58.0%. Mempergiatkan lagi usaha vaksinasi negara, Pusat Pemberian Vaksin PPV secara pandu lalu bagi orang kurang upaya OKU dan warga emas pertama di Johor yang mula beroperasi hari ini. PPV khas terbesar di Malaysia itu dijangka akan memudahkan 20,000 OKU dan warga emas dengan sasaran 400 dos sehari. Adalah ibu bapa dan penjaga OKU itu tidak sabar sebenarnya, dan itu adalah antara faktor kenapa kami turun ke Johor Bahru, kerana kami diberitahu sahabat-sahabat di kawasan luar bandar memang mahu sangat diberi peluang ini. Justru dengan sokongan daripada kerajaan negeri dan MBJP, insyaAllah dengan agensi-agensi yang lain, kita boleh reach out to them as fast as we can. Beliau berkata demikian ketika meninjau PPV yang terletak di Pusat Akuatik Majlis Bandaraya Johor Bahru, MBJB Arena Lakin itu petang tadi. PPV pandu lalu yang dibuka jam 9 pagi hingga 5 petang itu dilengkapi stesen saringan, penilaian, pemeriksaan, vaksinasi dan pemerhatian serta bilik tenang bagi OKU yang memerlukan perhatian khas. Sementara itu, di Kuala Terengganu, seorang lelaki warga emas berusia 101 tahun antara individu yang teruja menerima suntikan vaksin COVID-19. Cik Ismail Cik Tahir menerima suntikan dos pertamanya di Pusat Pemberian Vaksin PPV Integrasi Universiti Sultan Zainal Abidin Yunizah, Kuala Nerus. Menurut cucunya, Muhammad Jalani Harun, 52 tahun, datuknya sukarela menerima suntikan vaksin kerana rindu untuk berjemaah di masjid. Khabar cocok ni, bagus gini-gini. Apabila cocok ni, nak pergi masjid pun boleh, nak pergi apa pun boleh. Jadi maknanya proses saya tu lambat sikit lah. Tapi bila dah dia confident tu, dia nak mari. Turut menerima vaksin, dua warga emas berusia 93 tahun yang terlepas tarikh janji temu sebelum ini. Tujuh ahli kumpulan militan Abu Sayyaf yang ditahan di Pulau Timbang Sandakan baru-baru ini akan didakwa mengikut Akta Imigresen sebelum diekstradisi ke Filipina. Pesuruhjaya Polis Sabah, Datuk Hazani Ghazali berkata, perkara itu bagaimanapun masih dalam perbincangan bersama pihak berkuasa Filipina. Polis juga percaya semua tujuh suspek terlibat mempunyai rakan sekutu lain yang melarikan diri berikutan operasi berterusan Polis Sabah. Kita tengah jalankan soal-soal ini. Kalau ada, kita akan ambil tindakan. Tapi saya dah melarikan diri lah. Even though bahasa kita tembak bulan 5 hari. Dia orang cuba nak masuk tapi dia mesej tu sampai. Beliau ditemui selepas merasmikan Tadika Kemas Al-Ghazali di Ibu Pejabat Polis Kontijen Sabah. Pihaknya percaya dalam kegiatan itu yang mati ditembak atau ditangkap di Beaufort dan Pulau Timbang merancang untuk menculik pemilik ladang di sekitar pantai timur Sabah. Namun kegiatan jenayah itu tertangguh susulan pemantauan berterusan pihak berkuasa di Sabah. Tegas Datuk Hazani, polis amat serius untuk mematahkan kegiatan kumpulan militan Abu Sayyaf agar tidak menjadikan Sabah sebagai lokasi persembunyian mereka. Dalam kejadian 17 Mei lalu, polis menembak mati 5 lelaki ahli kumpulan di kawasan hutan Taman Sri Arjuna, Beaufort. Manakala 2 ahli militan itu maut di Pulau Timbang Sandakan 20 Ogos lalu. Polis menempaskan 2 sedikit seluduk minuman keras dan rokok tidak bercukai melibatkan nilai rampasan RM23.7 juta. Dalam kontraban semalam, 3 lelaki yang juga penghantar barangan turut ditahan. Serbuan dilakukan pegawai dan anggota Batalion 4 Pasukan Gerakan Am PGA Semenyih di Shah Alam dan Kelang hasil risikan sejak 2 bulan lalu.
Pengarah Jabatan Keselamatan Dalam Negeri dan Ketenteraman Awam KDNKA Bukit Aman, Datuk Zainal Abidin Kasim berkata, dalam serbuan pertama, 2 lelaki berusia 29 dan 35 tahun yang memandu 2 lori kontena ditahan di Jalan Tamborin, Seksyen 33 Shah Alam. Lebih 87,000 karton rokok pelbagai jenama dianggarkan bernilai hampir 8 juta ringgit dengan nilai cukai lebih 12 juta ringgit ditemui. Suspek yang mengaku pernah memandu kontena lain sebelum ini membolehkan polis mengesan satu lagi sedikit seluduk minuman keras lalu menyerbu sebuah premis. Telah menahan satu lagi warga negara Malaysia berumur 34 tahun di sebuah premis di Kapar, Kelang Utara. Hasil pemeriksaan pasukan polis telah menjumpai sejumlah 1,295 kotak arak yang kita percaya tidak melunaskan cukai disembunyikan di dalam sebuah kontena dengan anggaran nilai barang adalah 1.5 juta ringgit, manakala nilai cukai adalah sebanyak hampir 2 juta ringgit. Suspek juga mengaku bertindak sebagai penghantar bebas dengan bayaran antara 100 hingga 300 ringgit untuk sekali penghantaran mengikut kawasan. Namun suspek mendakwa tidak mengetahui barangan yang dihantar selain tidak mengenali dalang sindiket. Mengulas modus operandi sindiket, beliau berkata barangan terbabit dibawa masuk melalui kawasan pelabuhan sebelum dihantar ke lokasi tertentu. Pihaknya tidak menolak kemungkinan pembabitan orang dalam berkaitan rantaian sindiket berkenaan, namun siasatan lanjut masih dijalankan termasuk mengesan kaki tangan awam terbabit. Seorang wanita dan teman lelakinya mengaku bersalah di Mahkamah Seksyen Aikeroh atas tuduhan mencederakan anak perempuannya berusia 5 tahun. Pengakuan dibuat pasangan itu yang masing-masing berusia 30 dan 38 tahun. Mengikut kertas pertuduhan, kedua-dua tertuduh didakwa memukul dengan tangan dan tali pinggang hingga menyebabkan kecederaan kanak-kanak yang juga anak wanita terbabit. Perbuatan didakwa dilakukan di sebuah rumah di Camp Garden City, Bandar Hilir, Melaka 14 Ogos lalu. Mereka didakwa di bawah Seksyen 31-1 Akta Kanak-kanak dan dibaca bersama Seksyen 34 Kanun Keseksaan. Jika sabit kesalahan, ia membawa hukuman penjara tidak lebih 10 tahun atau denda sehingga RM20,000. Hakim Mazia Juari Tajuddin menetapkan 29 September depan tarikh jatuh hukum. Kedua-dua tertuduh turut dibenarkan ikat jamin RM5,000 setiap seorang. Raja Permaisuri Agong Tunku Haja Azizah Aminah Maimunah Iskandariah menzahirkan ucapan terima kasih yang tidak terhingga atas kerja keras pekerja wanita di negara ini, terutamanya petugas Barisan Hadapan dalam menangani pandemik COVID-19. Titah baginda, petugas seperti jururawat, doktor dan polis adalah benteng negara yang menabur khidmat secara penuh ikhlas, amanah, berkesungguhan dan bersemangat juang. Tunku Azizah bertidah sempena Majlis Pelancaran Sambutan Hari Wanita Kebangsaan ke-59. Harapan baginda semoga Hari Wanita tahun ini memberi keinsafan untuk semua agar terus berusaha menangani segala cabaran terutama musibah wabak COVID-19. Bertemu kembali. Indeks harga pengguna IHP Malaysia meningkat 2.2% pada Julai tahun ini kepada 122.5 berbanding 119.9 pada bulan yang sama tahun sebelumnya. Ketua Perangkawan Datuk Seri Muhammad Uzir Mahidin berkata, peningkatan sederhana IHP disebabkan diskaun bil elektrik bulanan yang diberikan kepada pengguna domestik di bawah pakej pelindungan rakyat dan pemulihan ekonomi bagi tempoh 3 bulan sejak Julai. IHP masih kekal positif untuk bulan ke-6 berturut-turut sejak Februari disebabkan kesan asas yang rendah tahun lalu. Peningkatan ini didorong kenaikan 2 angka beberapa indeks seperti pengangkutan sebanyak 11.6%. Pada masa yang sama, semua negeri menunjukkan peningkatan dalam indeks makanan dan minuman bukan alkohol. Bank Muamalat Malaysia dan CIMB Islamic Bank menyertai Bank Islam Malaysia bagi mempertingkatkan usaha untuk menyediakan khidmat kepada asnaf dan komuniti B40 menerusi perluasan program iTikad 2.0.
iTikat berperanan memperkasakan usahawan mikro dalam kalangan asnaf dan individu B40 yang layak untuk mencapai ketahanan kewangan, menjana pendapatan mampan dan menyumbang kepada komuniti. Ketua Pegawai Eksekutif Bank Islam Muhammad Muazzam Muhammad berkata, RM5 juta diperuntukkan sebagai dana kemudahan perusahaan mikro bank negara. Sementara itu, Bank Muamalat akan mengumpul dana daripada pelabur untuk melabur dalam perniagaan yang dimiliki individu B40 dan usahawan mikro dengan keuntungan dan kerugian setiap perniagaan akan dikongsi pelabur masing-masing. Ia menyasarkan dana pelaburan RM200,000 daripada pelabur terpilih yang akan memberi manfaat kepada 20 usahawan. CIMB Islamic Bank pula memperkenalkan program keusahawanan penghantar makanan bagi membantu golongan B40 dan asnaf. Ia disokong penyediaan geran motosikal melalui dana awalan RM300,000. Sime Darby Berhad akan meneruskan pelupusan aset bukan terasnya termasuk tanah seluas hampir 9,000 ekar di Labu Negeri Sembilan bernilai RM2.5 bilion selain pelabuhan Weifang di Shandong, China. Ketua Pegawai Eksekutif kumpulannya, Datuk Jeffrey Salim Davidson berkata, perbincangan bersama beberapa pihak berpotensi kini sedang berjalan. MVV land, which is quite valuable, and there's a lot of people obviously quite interested in acquiring from us, so we are talking to them. So there are discussions happening, I guess, and whether we get locked down and all that, right? So whether we complete and therefore book profits in FY22, it's difficult to say. Has been shut. Sebelum ini, Sime Darby melupuskan pegangannya dalam Tesco Malaysia yang dipegang sejak 2001 dengan nilai RM300 juta. Selain kepentingan dalam 3 pelabuhan di China bernilai RM181.6 juta. Mengulas mengenai prestasi kewangan pula, Datuk Jeffrey berkata, prestasi positif dipacu perolehan segmen otomotif yang lebih baik, terutama jualan jenama BMW di pasaran China. Ia turut didorong pemulihan ekonomi dan pelbagai insentif yang disediakan kerajaan untuk meningkatkan jualan kenderaan. Selaras pemulihan ekonomi selain harga komoditi yang lebih baik, korporat Malaysia mula mencatatkan prestasi kewangan amat memberangsangkan bagi suku kedua tahun ini. A world-renowned economist, leader in sustainable development, public policy analyst, senior United Nations advisor and best-selling author. Also syndicated columnist whose monthly newspaper columns appear in more than 100 countries. Money Matters speaks with Professor Jeffrey Sachs with me, Muhammad Ahmad Hamdan, this Saturday at 5 p.m. only on TV3. Kandungan antioksidan yang tinggi menjadikan madu kelulut diiktiraf sebagai superfood kerana berupaya meningkatkan daya ketahanan tubuh manusia. Malah kajian pakar dan saintis membuktikan madu kelulut turut mengandungi trihalulose iaitu gula semula jadi unik yang selamat dan berkesan bagi mereka yang perlu mengawal paras gula dalam darah. Menurut Ketua Penyelidik Kumpulan Lebah dan Kelulut Universiti Malaysia Terengganu UMT, Profesor Dr. Syamsul Bahri Abdul Razak, kandungan antioksidan tinggi terdapat dalam madu kelulut kerana ia terhasil dan disimpan di dalam propolis. Kedua-dua kandungan nutrisi ini berkhasiat dan bermanfaat khusus bagi pengguna yang ingin menjaga dan meningkatkan tahap kualiti kesihatan.
Madu kelulut daripada Malaysia ini telah terbukti melalui kajian mempunyai satu bahan yang paling penting lah berbanding dengan madu-madu lain, iaitu gula trihalulusa. Gula trihalulusa ini adalah gula yang mempunyai indeks glikemik yang rendah, iaitu kira-kira 32 sahaja. Dan gula ini tidak dijumpai dalam mana-mana makanan lain. Gula trihalulusa ini mempunyai kemanisan 70%. Dan jika ia dimakan dengan sepatutnya, ia boleh digunakan untuk mencegah penyakit diabetes. Baik untuk pengidap diabetes. Nilai GI yang rendah ini boleh menjadi satu faktor yang baiklah untuk menyumbang kepada sistem penghadaman, dan ia kerana nilai glycemic index ini yang rendah, ia diserap dalam darah secara perlahan. Itu ciri-ciri utama gula trihalulusa ini, dan tidak akan menaikkan gula darah seperti gula biasa. Berdasarkan kelebihan itu, Pharma Niaga Berhad mengambil inisiatif memperkenalkan produk nutraceutical terbarunya, Arnia, jenama madu kelulut premium yang sesuai dimakan oleh setiap lapisan pengguna. Seperti yang kita ketahui, Institut Penyelidikan dan Kemajuan Pertanian Malaysia iaitu MARDI telah mengiktiraf madu kelulut sebagai superfood yang pertama di Malaysia. Paradigm Industri, Sdn Berhad, anak syarikat Pharma Niaga Berhad, telah melahirkan Arnia, madu kelulut 100% asli yang berkualiti tinggi dengan sijil pergilangan GMP dan piawaian Malaysian Standard MS2683 bagi menjamin ketinggian kualiti dan kesegarannya. Arnia yang hadir dalam dua versi iaitu Multiflora dan Monoflora Acacia boleh didapati di laman dagang Shopee, Lazada dan PG Mall selain Aeon Bukit Tinggi. Untuk keterangan lanjut, pengguna boleh melayari laman sesawang yang tertera. Fraser and Neff Holdings Berhad mengambil langkah proaktif apabila mengedarkan kira-kira 1.5 juta minuman isotonik 100 plus kepada petugas barisan hadapan dan penerima vaksin di Pusat Pemberian Vaksin PPV terpilih. Kempen bertemakan Hidratkan Diri, Sihatkan Badan yang berlangsung sejak 3 bulan lalu bertujuan membantu orang ramai terutama petugas barisan hadapan agar kekal hidrasi sepanjang masa. FNN mula mengedarkan 100 Plus di PPV Pusat Dagangan Dunia WTC Kuala Lumpur, Pusat Pameran dan Perdagangan Antarabangsa Malaysia dan Axiata Arena Bukit Jalil bermula Jun lalu. Malah FNN juga dalam perancangan untuk meluaskan kempen berkenaan di PPV seluruh negara bagi menyokong usaha kerajaan menggalakkan pengambilan vaksin sekaligus mencapai sasaran komuniti kelompok. Kempen ini adalah satu kempen kesinambungan dari inisiatif FNN menyokong kerajaan sekaligus memberikan sokongan kepada program imunisasi COVID-19 yang dijalankan oleh pihak kerajaan. Alhamdulillah sambutan amat menggalakkan dan kita masih terus mengekalkan inisiatif ini, dan kami juga selain daripada sumbangan kepada PPV, kami dari mula PKP 1 lagi kami telah menjalankan inisiatif untuk membantu pihak frontliners dari segi bantuan produk di Sekatan Jalan Raya untuk anggota PDRM dan juga kepada hospital. Dalam usaha menjaga keselamatan golongan pekerja, FNN turut menjalin kerjasama dengan agensi kerajaan seperti Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri serta Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak untuk mempercepatkan pemberian vaksin kepada kaki tangan dan rakan niaga dalam ekosistem mereka. Selain itu, FNN juga komited menyediakan persekitaran yang selamat untuk semua kaki tangan mereka. Kami masih mengamalkan SOP yang amat ketat. Walaupun telah divaksin, kami terus menjalankan testing RTK yang berkala dan juga pengambilan temperature dan juga scanning of MySejahtera. Itu adalah satu norma baru pada kami dan ini akan berterusanlah. Sehingga kini lebih daripada 90% pekerja FNN di seluruh negara telah menerima sekurang-kurangnya 1 dos vaksin atau sudah mendapat janji temu sebelum akhir bulan ini.
Laporan antarabangsa. Demi meneruskan perang terhadap dadah dan pemberontak, Presiden Filipina Rodrigo Duterte akan mencalonkan dirinya sendiri sebagai naib presiden pada pilihan raya tahun depan. Menurut Perlembagaan Filipina, Duterte dilarang untuk bertanding bagi jawatan presiden pada penggal seterusnya sekaligus mengumumkan hasratnya untuk bertanding merebut jawatan kedua tertinggi di negara itu. Menurut media Filipina yang memetik pendapat pengkritik politik tempatan, keputusan Duterte itu walaupun bersifat lebih untuk melindungi diri sendiri daripada pendakwaan kesalahan jenayah. Tindakan Duterte itu juga dikatakan untuk melindungi anak perempuannya, Sara Duterte Carpio, yang kini meraih sokongan terbanyak untuk dicalonkan sebagai presiden daripada sebarang serangan politik. Jelas kenyataan pengkritik berkataannya juga sekiranya Sara memenangi pilihan raya presiden, beliau boleh melindungi bapanya daripada tuduhan jenayah. Mahkamah Agung Filipina sebelum ini memutuskan presiden menikmati kekebalan undang-undang, namun bagi jawatan presiden, naib presiden masih terdapat perdebatan mengenai kekebalan terbabit. Kanak-kanak antara 15 terbunuh dalam banjir buruk yang melanda barat Venezuela. Kejadian berpunca hujan lebat berterusan yang menyebabkan limpahan air sungai. 18 imigran warga Mesir lemas selepas bot yang mereka naiki karam di perairan Libya. Operasi pihak berkuasa sempat menyelamatkan 51 bangsa. Punca bot karam masih belum diketahui. Empat pelombong maut, seorang cedera manakala 7 lagi terperangkap di Lombong Arang Batu Tengah Colombia. Letupan yang berlaku di Lombong Pelan Topaga ada kaitannya dengan gas metanat dan kemungkinan debu arang batu. Salam sejahtera. Selepas ditangguhkan sejak setahun lalu, giliran kontingen negara memulakan cabaran di tamasya terbesar dunia Sukan Paralimpik Tokyo 2020. Cabaran Malaysia bermula hari ini menerusi penampilan dua atlet para negara. Penyertaan perenang Muhammad Nur Saiful Zulkifli dan pemain pingpong Chi Chao-ming bagaimanapun sedikit hampa dengan keputusan yang tidak memihak kedua-dua wakil negara itu pagi tadi. Di pusat akuatik Tokyo, atlet para negara Muhammad Nur Saiful Zulkifli turun dalam aksi kelayakan saringan pertama acara renang gaya bebas 200 meter S5. Sebaik bermula, Nur Saiful berjaya menduduki tempat ketiga pada 50 meter pertama di kalangan 6 perenang yang mengambil bahagian. Namun dia sedikit demi sedikit ditinggalkan dan menamatkan saingan di kedudukan kelima keseluruhan. Malah penyertaannya juga dibatalkan selepas melakukan kesilapan teknikal kerana meletakkan pita pelekat pada bahagian bahunya. Sebelum itu, lebih awal turut membawa cabaran negara ialah Chi Chao-ming dalam perseorangan lelaki pingpong kelas 9. Lawan pertamanya dalam aksi peringkat kumpulan C bukan calang-calang, iaitu pemain ranking ke-6 dunia dari Itali, Muhammad Kalim. Chao-ming tumpas set pertama 6-11 disusuli tewas 7-11 dalam perlawanan berikutnya. Muhammad Kalim terus tidak memberi ruang kepada Chao-ming dengan keputusan 11-4 untuk melengkapkan kemenangan pertamanya dalam tempoh 20 minit. Sementara itu, Bandaraya Tokyo terus menjadi tumpuan dunia dengan giliran tamasya Paralimpik 2020 mengambil tempat. Upacara pembukaan rasmi semalam berlangsung meriah dengan penuh warna-warni berkonsepkan We Have Wings. Tokyo menjadi bandaraya pertama yang menganjurkan sukan Paralimpik sebanyak 2 kali selepas 1964. Perarakan masuk kontingen negara diketuai Boni Bunya Agustin dari acara powerlifting, diiringi atlet olahraga para Siti Nuriyasah Muhammad Arifin. Dirasmikan Maharaja Naruhito, seramai 4,403 atlet para daripada 163 kontingen akan bersaing dalam 539 acara yang akan berlangsung sehingga 5 September nanti. Selepas dibatalkan penyertaan pada acara 200 meter gaya bebas hari ini, Muhammad Nur Saiful Zulkifli masih berpeluang menebus kehampaan menerusi acara kedua pribadinya 100 meter gaya bebas esok. Turut beraksi Chi Chao-ming yang akan turun dengan misi mesti menang untuk menghidupkan peluang ke peringkat suku akhir acara pingpong. Namun tumpuan utama hari kedua tamasya Paralimpik pastinya penampilan 4 atlet basikal trek para negara di Velodrome Izu. Pembatalan penyertaan pada aksi pertamanya hari ini bukan penghalang buat Muhammad Nur Saiful Zulkifli bangkit pada aksi keduanya esok. Dia sekali lagi akan turut beraksi di pusat akuatik Tokyo untuk mengambil bahagian dalam acara keduanya iaitu 100 meter gaya bebas pada saringan pertama seawal jam 8 pagi. Turut beraksi buat kali kedua pemain pingpong para negara Chi Chao-ming.
Tugas getir menanti Chao Ming pada perlawanan kedua dan ketiga. Mesti menang menentang wakil Great Britain Joshua Stacey sebelum bertemu marinir Australia di sebelah petang untuk merebut tiket ke suku akhir. Sementara itu di Velodrome Izu, dua acara membabitkan atlet para negara turut menawarkan pingat pada hari kedua. Azlia Shafinas Muhammad Zais bersama jurumudi Nurul Syuhada Zainal paling awal akan turut beraksi bagi acara 1000 meter ujian masa wanita B akhir. Muhammad Yusof Hafizi Shaharuddin pula akan beraksi dalam pusingan kelayakan 3000 meter kejam mengejar C1. Manakala dua pelumba Muhammad Hafiz Jamali dan Zulhairi Ahmad Tarmizi akan bersaing dalam acara akhir 1000 meter ujian masa C45 jam 1 tengah hari waktu Malaysia. Malaysia akan menentang naib juara 2019 Jepun apabila diundi bersama dalam kumpulan D pada saingan badminton Piala Sudirman yang bakal berlangsung di Vantaa, Finland bermula 26 September hingga 3 Oktober nanti. Selain Jepun, turut berada dalam kumpulan D bersama skuad negara adalah England dan Mesir. Dan sejak edisi pertama Piala Sudirman, pencapaian terbaik skuad negara adalah mara ke separuh akhir pada 2009 di Guangzhou, China. Manakala pada edisi terakhir 2019 di Nanning, China, Malaysia terkandas di suku akhir tewas 0-3 kepada Jepun. Tim Jepun itu tim yang paling kuat lah, ya. Tapi untuk kita, saya percaya dengan persetiaan yang lebih prihatin, terutamanya terhadap tim England lah, yang perlu kita fokus lah, ya. Untuk memang kita mempunyai peluang untuk mengatasinya, tapi harus fokus dan berwaspada lah pada waktu yang sama. Menerusi undian hari ini yang dibuat Persekutuan Badminton Dunia BWF, China selaku juara 11 kali dan juga juara bertahan akan membuat perhitungan dengan Thailand, India dan tuan rumah Finland dalam kumpulan A. Juara 4 kali Korea Selatan berada dalam kumpulan B bersama Taiwan, Tahiti dan Jerman. Juara edisi Suluh 1989 Indonesia pula akan dicabar oleh Denmark, jawatan kuasa Olimpik Rusia ROC dan Kanada dalam kumpulan C. Dua pasukan teratas dalam setiap kumpulan akan mara ke aksi suku akhir. Tiada tekanan buat Stuart Ramalingam sebaik menerima pelantikan selaku Ketua Pegawai Eksekutif Malaysia Football League MFL bagi menggantikan tempat Dato' Abdul Ghani Hassan yang akan bertugas selaku Presiden baru. Bagi Stuart, pengalaman yang dimiliki dalam arena bola sepak tempatan cukup kuat sehingga dapat meyakinkan lembaga pengarah MFL untuk memilihnya menjawat jawatan berkenaan. I'm a passionate football person. I eat, breathe, sleep football. And also I'm a very passionate Malaysian. And because of that, I feel that whilst the pressure and the severity of the role may be more evident in MFL today, I take that challenge on because I feel that I can. Selepas diumumkan selaku Ketua Pegawai Eksekutif MFL Isnin lalu, memang tidak dinafikan Stuart Ramalingam menyuarakan kesediaannya untuk beralih angin selepas 3 tahun bersama FAM. Walaupun sudah ada pihak yang mula mengaitkan lantikannya dengan abangnya, Kevin Ramalingam, yang turut menjawat jawatan sama sebelum ini, bagi Stuart, dia yakin dengan kebolehan yang dimilikinya. Dalam pada itu, Stuart turut memaklumkan segalanya sudah tersedia sebelum penyerahan tugas selaku Setiausaha Agung FAM diserahkan kepada muka baru yang akan dilantik nanti. Stuart dijadualkan memulakan tugas di MFL bermula 1 September ini. Dan laporan tadi mengakhiri segmen sukan pada malam ini. Saya Sabri Abdul Malik. Teruskan bersama Buletin Utama. Assalamualaikum dan salam sukan. September ini mulai jam 12.30 malam selama 24 jam. Ayo bersolidariti bersama Barisan Hadapan Negara menerusi program amal COVID #Baik Semula. Sebuah rancangan 24 jam dengan misi mengumpul dana khas untuk menyokong benteng Barisan Hadapan Negara dalam menentang COVID-19 menerusi tabung kemanusiaan Media Prima NSTP menampilkan Misha Omar, Datuk Sri Siti Nurhaliza, Bang Fiz dan ramai lagi. Stream secara langsung di YouTube Hot TV. Kembali dalam Buletin Utama.
Ekspresi semangat cintakan negara seringkali dilihat pada hiasan jalur gemilang yang dipasang sama ada di kediaman atau kawasan persekitarannya. Berbeza di Ampangan Negeri Sembilan, hiasan itu turut dipasang di sekeliling Surau Al-Rajihah Al-Islamiyah, Kampung Dusun Nyor sebagai simbolik sambutan Hari Kebangsaan ke-64 tahun ini. Tidak hanya melibatkan masyarakat setempat, inisiatif memasang jalur gemilang itu turut membabitkan warga Angkatan Tentera Malaysia ATM menerusi program Jiwa Murni. Lebih bermakna 10 anggota gabungan 9 Skuadron Regimen Askar Jurutera Diraja RAJD bersama Batalion ke-24 Regimen Askar Melayu Diraja RAMD Kem Rasa itu turut membaik pulih surau berkenaan. Kami kat sini skop kerja kami kat sini 90% kepada mengecat lah. Luar dan dalam semua sekali keseluruhan surau ni. Jadi kami ambil masa lebih kurang dalam 14 hari. 14 hari bekerja lah. InsyaAllah dalam masa 2 minggu kami akan siapkan lah sepenuhnya. Sambutan penduduk-penduduk, saya tak dapat nak gambarkan betapa gembiranya semua dalam usaha yang sangat-sangat murni ini. InsyaAllah, Alhamdulillah, setidak-tidaknya kita dapatlah menjimatkan kos perbelanjaan baik polis surau ini. Alhamdulillah. Secara keseluruhan, 9 rumah dan 2 surau terpilih untuk dibaik pulih menerusi program Jiwa Murni ATM di seluruh Negeri Sembilan. Sekian buletin utama malam ini. Penghayatan Hari Kebangsaan yang ditampilkan menerusi sajak yang dideklamasikan oleh pelajar tadika mengakhiri buletin utama malam ini. Dengan itu, salam hormat. Assalamualaikum dan selamat malam.